Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Saya harap semua dalam keadaan sihat sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Okey, hari ini saya nak kongsikan sesuatu yang sangat menarik, especially untuk anda yang minat dalam bidang pelancongan atau mungkin sedang belajar dalam kursus yang berkaitan. Pernah tak bila kita pergi melancong ke satu tempat, kita rasa macam, wow, bestnya tempat ni. Bukan sebab pemandangan dia je, tapi sebab cara cerita tentang tempat tu disampaikan. Itulah kuasa interpretasi, dan ia lebih daripada sekadar bagi maklumat biasa. Hari ini, kita akan belajar tentang pengenalan interpretasi pelancongan. Bunyi macam berat kan? Tapi jangan risau. Saya akan terangkan satu persatu dalam bahasa yang mudah kita faham, macam kita tengah sembang-sembang kat kedai kopi. Kita akan kupas apa itu interpretasi, kenapa ia sangat penting, dan macam mana ia boleh ubah pengalaman melancong seseorang daripada biasa-biasa jadi luar biasa. Ini bukan setakat teori dalam buku teks, tapi ilmu praktikal yang boleh kita guna. Objektif video kita hari ini simple je. Pertama, saya nak anda semua faham konsep asas interpretasi pelancongan. Kedua, kita akan kenal pasti jenis-jenis medium dan sumber yang digunakan. Dan yang paling penting, kita akan lihat macam mana ilmu ni boleh buka peluang kerjaya yang best untuk kita semua. Jadi, kalau anda dah sedia, jom kita mulakan sekarang. Jangan lupa sediakan buku nota dan pen. Mana tahu poin penting itu anda catat. Jom. Okey, kita masuk bab pertama. Apa itu interpretasi? Senang cerita, interpretasi ni bukan sekadar bagi fakta. Contohnya, kalau kita cakap, bangunan ni dibina pada tahun 1890, itu cuma maklumat. Tapi kalau kita cakap, bayangkan, bangunan ni dah berdiri teguh sejak tahun 1890, menyaksikan zaman penjajah datang dan pergi, menjadi saksi bisu kemerdekaan negara kita. Itu baru interpretasi. Nampak tak beza dia? Ia adalah seni untuk menterjemah bahasa teknikal atau fakta sejarah menjadi satu penceritaan yang menarik, yang menyentuh emosi dan membuatkan pelancong rasa ada connection dengan tempat tu. Tujuannya adalah untuk mendedahkan makna dan hubungan melalui penggunaan objek asal, pengalaman langsung dan media ilustrasi, bukan sekadar untuk menyampaikan maklumat fakta semata-mata. Kenapa benda ni penting sangat? Sebab inilah yang membezakan pengalaman melancong yang standard dengan yang memorable. Bila pelancong faham cerita di sebalik sesuatu tempat, mereka akan lebih menghargainya. Mereka bukan lagi sekadar pelawat, tapi mereka rasa sebahagian daripada naratif tempat tu. Ini akan mewujudkan rasa hormat kepada warisan, budaya dan alam sekitar. Daripada sekadar ambil gambar untuk Instagram, mereka akan bawa pulang satu pemahaman yang lebih mendalam. Jadi, interpretasi ni macam jambatan yang menghubungkan pelancong dengan jiwa sesebuah destinasi. Tanpa jambatan ni, pelancong mungkin hanya akan lalu, tapi tak akan sampai ke hati destinasi tersebut. Okey, sekarang kita dah tahu apa itu interpretasi. Persoalannya, macam mana kita nak sampaikan cerita-cerita menarik ni kepada pelancong? Ada banyak cara atau medium yang boleh kita gunakan. Yang paling klasik dan kita selalu nampak ialah papan tanda interpretif. Ini bukan papan tanda biasa yang tulis dilarang merokok tu ya. Ini papan tanda yang ada gambar, ada teks penceritaan yang ringkas tapi padat, yang diletakkan di lokasi-lokasi strategik. Contohnya, dekat pokok yang berusia ratusan tahun, ada papan tanda yang cerita pasal sejarah pokok tu. Simple, tapi sangat berkesan untuk bagi maklumat pantas. Selain tu, medium yang paling power mestilah pemandu pelancong atau tour guide. Mereka lah frontliner yang berdepan terus dengan pelancong. Seorang pemandu pelancong yang bagus bukan setakat hafal skrip, tapi dia seorang pencerita yang hebat. Dia boleh buat lawak, selitkan pantun, ajak pelancong berinteraksi, dan sesuaikan cara penyampaian ikut mood audiens. Kemudian, kita ada juga medium teknologi macam audio guide, yang mana pelancong boleh dengar penerangan melalui peranti sambil berjalan-jalan. Dan yang paling up-to-date sekarang, mestilah aplikasi digital dan augmented reality. Bayangkan, kita halakan telefon ke sebuah runtuhan bangunan, dan di skrin telefon kita nampak bangunan tu terbina semula seperti zaman kegemilangannya. Memang canggih dan sangat menarik. Baik, kita dah tahu cara nak sampaikan, tapi dari mana kita nak dapatkan bahan atau cerita untuk interpretasi ni? Sumbernya ada di sekeliling kita. Pertama, kita ada sumber bahan cetak. Ini termasuklah buku-buku sejarah, jurnal akademik, arsip lama, surat khabar antik,
peta-peta kuno, dan juga diari atau catatan peribadi orang-orang lama. Semua ni adalah harta karun yang penuh dengan fakta dan kisah-kisah yang boleh kita olah menjadi penceritaan yang memukau. Proses mengkaji bahan-bahan ni memang leceh sikit, tapi hasilnya sangat berbaloi untuk memastikan maklumat kita tepat dan kaya dengan perincian. Sumber kedua yang tak ternilai ialah sumber manusia. Ini merujuk kepada orang-orang lama atau penduduk setempat. Mereka ni perpustakaan bergerak. Mereka mungkin tak ada catatan bertulis, tapi ingatan dan pengalaman mereka tu emas. Temu bual dengan ketua kampung, pakar adat, atau nelayan veteran boleh mendedahkan kisah-kisah unik yang tak ada dalam buku. Selain itu, sumber teknologi seperti internet, dokumentari, dan pangkalan data digital juga sangat membantu. Dan jangan lupa, sumber alam sekitar itu sendiri. Bentuk muka bumi, jenis batuan, spesies flora dan fauna, semuanya ada cerita tersendiri yang menunggu untuk diterjemahkan kepada pelancong. Okey, kita dah banyak cerita pasal interpretasi. Tapi apa untungnya semua ni? Siapa yang dapat manfaat? Jawapannya, semua orang. Pertama sekali, mestilah pelancong itu sendiri. Seperti yang kita bincangkan tadi, mereka akan dapat pengalaman yang lebih bermakna dan mendalam. Percutian mereka bukan lagi sekadar checklist tempat untuk dilawati, tapi menjadi satu perjalanan pembelajaran yang menyeronokkan. Ini akan meningkatkan kepuasan mereka dan membuatkan mereka rasa percutian itu sangat berbaloi. Pelancong yang gembira akan cenderung untuk tinggal lebih lama dan berbelanja lebih banyak. Kedua, komuniti setempat pun dapat manfaat besar. Apabila cerita-cerita tentang budaya, warisan dan sejarah tempatan diangkat melalui interpretasi, ia akan menaikkan rasa bangga dan jati diri dalam kalangan penduduk. Mereka akan rasa dihargai. Ini juga boleh membuka peluang ekonomi baru untuk mereka. Contohnya menjadi pencerita lokal atau menjual kraft tangan yang ada kaitan dengan cerita yang disampaikan. Akhir sekali, untuk industri pelancongan secara keseluruhan, interpretasi yang baik akan meningkatkan imej dan daya saing sesebuah destinasi. Ia membantu dalam pengurusan pelancong dengan lebih baik, menggalakkan pelancongan lestari, dan memastikan warisan kita terpelihara untuk generasi akan datang. Jadi, ia satu situasi menang-menang untuk semua pihak. Ini part yang ramai tunggu ni. Belajar semua ni, boleh buat duit tak? Boleh jadi kerjaya tak? Jawapannya, sudah tentu boleh. Bidang interpretasi pelancongan ni membuka banyak pintu kerjaya yang menarik dan bukan kerja ofis yang bosan. Yang paling popular, tentunya menjadi seorang pemandu pelancong profesional atau juru pandu alam semula jadi. Kerjaya ni memerlukan kemahiran komunikasi yang tinggi, pengetahuan yang luas, dan personaliti yang menarik. Anda bukan sahaja dapat melancong sambil bekerja, tapi Anda juga menjadi duta kecil untuk tempat tersebut. Selain itu, kalau Anda jenis yang suka menulis dan buat research, Anda boleh jadi seorang penulis bahan interpretasi atau interpretive writer. Tugas Anda adalah mengkaji dan menulis teks-teks untuk papan tanda, brosur, laman web, atau skrip untuk audio guide. Kerja di belakang tabir tapi impaknya sangat besar. Ada juga kerjaya sebagai perancang pameran di museum atau galeri, di mana Anda mereka bentuk cara pameran itu dipersembahkan agar ia interaktif dan mudah difahami. Bagi yang ada leadership skill, Anda boleh sasar untuk jadi pengurus pusat pelancongan, pusat interpretasi, atau taman negara, di mana Anda akan menguruskan keseluruhan operasi interpretasi di situ. Jadi, peluangnya sangat luas. Okey, kita dah sampai ke bab terakhir. Macam memasak, nak hasilkan interpretasi yang sedap pun ada resepi atau prinsip-prinsip asasnya. Prinsip pertama dan paling penting ialah ketepatan maklumat. Jangan sesekali tokok tambah cerita sampai jadi dongeng atau bagi fakta yang salah. Walaupun kita nak sampaikan secara kreatif, asasnya mesti betul dan berdasarkan sumber yang sahih. Kepercayaan pelancong tu mahal harganya. Kalau sekali mereka dapat tahu maklumat kita salah, habis reputasi kita nanti. Jadi, double check, triple check, semua fakta sebelum sampaikan. Prinsip kedua ialah relevan kepada audiens. Kita kena kenal siapa pelancong kita. Adakah mereka keluarga dengan anak-anak kecil, sekumpulan pelajar universiti, atau pelancong senior dari luar negara? Cara penyampaian kita mesti disesuaikan. Guna bahasa yang mudah mereka faham, kaitkan cerita dengan sesuatu yang dekat dengan kehidupan mereka. Contohnya, kalau cerita pasal rempah ratus, kita boleh kaitkan dengan masakan yang mereka biasa makan. Akhir sekali,
Prinsip penyampaian yang menarik dan provokatif. Gunakan humor, storytelling, soalan-soalan yang buat orang berfikir, dan pelbagai aneka medium. Tujuannya bukan untuk bagi jawapan, tapi untuk mencetuskan rasa ingin tahu supaya mereka nak belajar lebih lagi. Alhamdulillah, selesai sudah perkongsian kita untuk hari ini. Kita dah belajar banyak benda, bermula daripada definisi interpretasi, kenal jenis-jenis medium dan sumber, faham kepentingannya kepada semua pihak, sehinggalah kita tengok peluang kerjaya dan prinsip-prinsip asas untuk buat interpretasi yang mantap. Saya harap penerangan saya jelas dan mudah untuk anda semua faham. Ingat, interpretasi pelancongan ni bukan sekadar ilmu untuk orang yang kerja dalam industri pelancongan je, tapi untuk kita semua sebagai pelancong juga. Lepas ni, bila kita pergi melancong, cuba kita jadi pelancong yang lebih peka. Baca papan-papan tanda tu, cuba sembang dengan orang tempatan, dan hargai usaha mereka yang cuba sampaikan cerita tentang tempat mereka. Pengalaman melancong, kita pasti akan jadi 100 kali lebih best. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih sebab sudi luangkan masa menonton video ni dari awal sampai habis. Sokongan anda semua amat saya hargai. Kalau anda rasa video ni bermanfaat, jangan lupa untuk tekan butang like, tinggalkan komen anda di bawah, dan yang paling penting, kongsikan video ni dengan kawan-kawan anda yang lain, terutama yang tengah belajar atau berminat dengan bidang ni. Jom kita sama-sama sebarkan ilmu yang baik. Jangan lupa subscribe channel saya dan tekan loceng notifikasi supaya anda tak terlepas video-video akan datang. Terima kasih sekali lagi, jaga diri semua, dan jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.